Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan pendek saja, tak nak panjang-panjang hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Muslimin muslimat, beberapa perkara yang kita wajib amalkan supaya Allah Subhanahu wa taala murahkan rezeki kita. Mudah saja sebenarnya, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membebankan umatnya dengan amalan-amalan yang susah. Setiap kali baginda sallallahu alaihi wasallam memberikan amalan ataupun mengajar kepada sesuatu perkara, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ajar kepada perkara yang mudah, ringkas, yang semua boleh beramal. Nabi tidak sesekali membebankan dengan amalan yang panjang, yang susah, yang membebankan. Setiap amalan ni pendek saja. Pertama sekali, wajiblah kita faham bahawa wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Setiap makhluk yang ada atas muka bumi ini, rezeki mereka adalah tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita dah faham perkara tu, kita tahu bahawa siapa yang menanggung rezeki kita, maka kita mestilah mengetahui cara untuk mendapatkan, menghasilkan rezeki tersebut. Memang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan, tetapi ada amalan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kita. Bila kita tinggalkan amalan dan kita pergi kepada asbab, maka kita dihina, kita terasa diri kita terhina, kita tertekan. Jadi saya akan bagi tahu beberapa amalan yang mana Nabi ajar directly, bukan amalan yang indirectly. Directly Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar bila mana ada orang datang berjumpa Rasulullah dan menceritakan akan kesempitan, maka apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar mereka supaya mereka laksanakan, dan hasilnya amat lumayan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, ini mukaddimah lagi "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli", jika kamu benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala seperti mana sepatutnya kamu bertawakal, la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasa wa taruhu bitana. Jika kamu benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang sepatutnya kamu bertawakal, seperti mana hak Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kamu rezeki seperti mana Dia memberikan rezeki kepada burung-burung yang mana keluar pagi hari dengan perut kosong dan kembali dengan perut kenyang. Tawakal ni perkara yang paling asas dalam mencari rezeki. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupi baginya. Baiklah. Amalan itu pertama, yang paling agung, yang paling mudah, tetapi beban buat mereka yang tidak bertawakal, tidak beriman kepada Allah, iaitu sentiasa berada dalam keadaan berwudu. Adim 'ala at-taharah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali bersabda kepada sahabat, adim 'ala at-taharah yuwassa' 'alaika rizqak. Beristiqamahlah ataupun sentiasalah berada di dalam keadaan berwudu, bersuci. Allah Subhanahu wa taala akan luaskan rezeki kamu. Bukan mudah, batal je wudu, ambil wudu kembali. Pergi ke bilik air, selepas qada hajat, ambil wudu balik. Sentiasa berada dalam keadaan berwudu. Tak susah, tapi ada ulama selepas mereka membaca hadis ini, mereka sentiasa berada di dalam keadaan berwudu seumur hidup mereka. Bukan susah, tetapi amalan ni memang confirm, garanti, dijamin. Siapa yang beramal dengan hadis ni, rezeki mereka murah. Sentiasa berwudu. Batal saja wudu, ambil wudu kembali. Batal saja wudu, ambil wudu kembali. Berhenti sekejap. Ini pertama. Yang kedua, share kepada kawan-kawan, kepada wall, supaya ramai yang dapat manfaat. Pertama tadi saya sebut adim 'ala taharah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sentiasalah berada di dalam keadaan berwudu, yuwassa' 'alaika rizqak. Allah Subhanahu wa taala akan murahkan rezeki kamu. Yang kedua, amalan doa yang dibacakan selepas ambil wudu. Setiap kali ambil wudu, bacalah doa ini, Allahumma ghfirli zambi wa wasi'li fi dari wa barik li fi rizqi. Saya ulang balik, Allahumma ghfirli zambi
wa wassi' li fi dari wa barik li fi rizqi. Ambil wudu, baca doa ni. Kemudian seterusnya, mudah saja. Ini bukannya nak kena duduk 15 minit, 20 minit, 1 minit. Wudu pun perlu 1-2 minit saja untuk ambil wudu, dan doa pun tak sampai 1 minit. Kemudian seterusnya, setiap kali masuk rumah ada satu amalan khas. Ada seorang sahabat, dia datang jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, dia kata, rumah saya sempit, rezeki kami sempit. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kali masuk rumah berilah salam, bacalah bismillah, dan bacalah surah Ikhlas sekali saja. Bagi salam, assalamualaikum, baca bismillahirrahmanirrahim, baca surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Setiap kali keluar nak masuk balik, baca surah Ikhlas. Pendek saja, tak sampai 1 minit. Sama juga, amalan ringkas. Waktu Rasulullah tidak membebankan umatnya. Maka masa berlalu dan sahabat ini tak dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas sekian lama, satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlihat sahabat ni di depannya. Maka Rasulullah panggil, kata, wahai si fulan, kata, hari itu kau datang bertemu denganku dan membawa masalah, kamu bahawa kesempitan rezeki, apakah terjadi, kamu tak datang kembali kepada aku? Maka sahabat tu dengan selamba, maksudnya dia yakin benar dengan sabda Rasulullah. Dengan selamba dia kata, ya Rasulullah, Tuhan telah berikan amal, saya telah beramal dengan amalan tersebut. Bukan sahaja saya jadi kaya, jiran-jiran pun jadi kaya. Ini amalan ringkas saja, baca surah Ikhlas. Setiap kali masuk rumah, bacalah surah Ikhlas. Satu lagi doa yang mesti kita baca pagi dan petang. Allahumma kfini bihalalika an haramika waghnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramika waghnini bifadlika amman siwak. Ini semua doa masnun yang Nabi sendiri ajar, bukan doa-doa yang ditulis oleh ulama sekalipun, tapi ini direct ni daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud doa ni? Ya Allah, cukupkanlah diriku dengan rezeki yang halal daripada kamu, waghnini, dan jadikanlah aku tidak berhajat kepada, bifadlika, dengan kurniaanmu, kepada selain daripadamu. Ini doa yang mesti baca 3 kali pagi, 3 kali petang sekurang-kurangnya. Beramallah dengan amalan ini, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan luaskan rezeki. Kita terkejar sana sini kan, lari sana lari sini, rezeki tak murah, kerana yang memberi rezeki Allah. Tapi kita tidak meminta kepada Allah, kita kejar sana, kejar sini, kejar sana. Kita menganggap bahawa usaha saya ialah yang akan membawa kepada rezeki, sedangkan yang memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, banyaklah bersedekah, kerana sedekah juga akan membawa keberkatan. Fahuwa yukhlifu, Allah sebut dalam Quran, apa saja yang kamu belanjakan Allah akan gantikan dengan lebih banyak lagi. Masalul ladzina yunfiquna fi sabilillah. Ada satu kisah, satu hari Fatimah radhiyallahu anha beritahu kepada Sayyidina Ali, kata dia nak teringin makan buah delima. Maka Ali radhiyallahu anhu pun keluar mencari buah delima. Dapatlah sebiji buah delima. Ketika pulang sampai hampir di depan pintu rumah, datang seorang pengemis minta daripada Ali radhiyallahu anhu, kata, saya kelaparan, berilah saya makanan. Maka Ali radhiyallahu anhu telah berikan buah delima tersebut. Fatimah radhiyallahu anha telah melihat yang dia yang meminta suaminya untuk membeli buah tersebut, tapi Ali telah berikan kepada orang lain. Maka masuknya Ali ke dalam rumah, Fatimah radhiyallahu anha telah mengetahui akan perkara tersebut. Terus isterinya Fatimah radhiyallahu anha, terus dia sendiri telah berkata kepada Ali, wahai suamiku, aku tak rasa nak makan delima lagi. Maka selepas seketika saja datang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Salman Al-Farisi. Dia ketuk pintu. Dia kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hantar hadiah buah delima. Maka Ali radhiyallahu anhu tanya, berapa biji? Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu kata, 9 biji. Maka Ali radhiyallahu anhu kata, mana sebiji lagi? Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu kata, bagaimana kamu kata ada 10 biji, sedangkan kamu pun tidak tahu, kata Rasulullah hantar, ini bukan zaman WhatsApp ke apa kan? Maka dia kata, kerana tadi saya telah sedekahkan sebiji delima, Allah Subhanahu wa taala janji, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga
janji, man jaa bil hasanah falahu asyru amsalha. Sekurang-kurangnya kalau beri satu, Allah akan bagi balik 10. Masalahnya di sini kenapa kita tak dapat? Kerana ana inda dhanni abdi bi. Allah melakukan keputusan Allah berdasarkan keyakinan kita dengan Allah. Kalau tak yakin, Allah kata engkau tak yakin dengan aku, engkau buat itu pun dengan half-half kan, ya ke, boleh ke, ya ke, dapat ke, tak dapat ke. Oleh kerana itulah kita tak dapat. Sahabat mereka buat dengan penuh keyakinan, mereka kata pasti saya akan dapat, kalau tak dapat pun saya tak akan rugi. Jangan pula kita bagi satu, kita terus buka pintu tunggu kan. Banyak orang yang mana banyak bersedekah, Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan dia daripada musibah. Yang mana Allah telah tetapkan musibah untuk dia, tetapi kerana banyak dia bersedekah, Allah angkat musibah itu. Dia sepatutnya sakit, Allah sihatkan dia. Itu sajalah. Diringkas saja amalan yang kita perlu lakukan. Jangan risau melebihi amalan. Kalau kita amalan pun sedikit saja, sepatutnya kita fokus kepada beramal daripada kita fokus kepada duduk risau sepanjang hari. Ada masa lapang tak tahu nak buat apa, bentang sejadah solat. Ada masa lapang tak tahu nak buat apa, buka Quran baca. Ada masa lapang tak tahu nak buat apa, sembang dengan kawan-kawan, ingatkan mereka tentang kebesaran Allah, kehebatan Allah. Allah yang memberi rezeki. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah lah yang memberi rezeki, dialah yang memiliki segala kuasa dan segala-galanya. Wa in min syai'in illa indana khazainuh. Allah memiliki khazanah buat setiap perkara. Allah kata nak apa, minta saja. Minta saja, pasti aku akan berikan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Mintalah, aku dekat dengan kamu. Ud'uni astajib lakum. Mintalah, aku perkenankan. Perlu apa Allah kata? Kita sebut saja iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, ni kau yang kami sembah, ni kau yang kami meminta. Tapi bila datang waktu meminta, kita fikir bila nak minta ni, kita pergi minta sana, minta sini. Sepatutnya Allah dulu. Perlu apa-apa, perlu makan sekali pun minta kepada Allah. Allah akan berikan makanan. Jadi minta sama-sama kita beramal dengan semua perkara yang amat mudah ini. Mudah-mudahan saya juga dapat pahala ganjaran. Pertama saya sebut tadi, adim ala tahara, sentiasalah berada dalam keadaan berwuduk. Kedua, selepas wuduk baca doa, Allahumma ghfirli dhanbi wa wasi'li fi dari wa barik li fi rizqi. Maksudnya, ya Allah, ampunilah dosaku, wasi'li fi dari, luaskanlah kedudukanku dalam rumahku, maksud luaskanlah rumahku, rezekiku, wa barik li fi rizqi, dan berkatilah rezekiku. Ketiga yang saya sebut tadi, masuk rumah bagi salam, kemudian baca surah Ikhlas sekali. Yang keempat, baca doa Allahumma kfini bihalalika an haramika waghnini bifadlika amman siwak, 3 kali pagi, 3 kali petang. Amalkan perkara ini, ya Allah akan murahkan rezeki, Allah akan luaskan rezeki. Tak ada kesempitan lagi. Kalau ada pun kita akan rasa tak ada masalah. Sebab perlu boleh minta kepada Allah, Allah pasti dan pasti akan berikan. Allah tak pernah melarang ataupun tak pernah menghalau sesiapa pun. Wa amur ahlaka bis salah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk. Kadang-kadang ada kesempitan, itu adalah ujian. Maka redalah dengan ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti dan pasti Allah akan beri kebaikan yang banyak. Kena reda. Ar-rida bimurril qada, reda dengan ketentuan takdir adalah tuntutan iman. Kalau kita tidak reda dengan apa yang Allah tentukan, maksudnya kita belum beriman lagi kepada Allah. Kalau kita kembali kepada Allah dalam keadaan tidak beriman, maka tak ada manfaat kehidupan kita. Itu sajalah, mudah-mudahan bermanfaat tazkirah yang pendek ini, dan mudah-mudahan kita semua dapat beramal dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita. Semoga dunia pun berjaya, akhirat pun berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.